Pada pagi ini kita akan membincangkan tentang satu kalimat yang sangat mahal apabila kita berada dalam alam berumah tangga. Adakah semua yang hadir ini mereka sedang berada dalam alam rumah tangga? Oh tidak. Tidak. Belum. Jadi majoriti yang hadir saya rasa bukan sekadar sudah berumah tangga, tapi ada banyak anak tangga. Mereka yang sudah bercucu bahkan mungkin bercicit. Tetapi saya pasti ibu-ibu yang hadir dari jauh, dari dekat, mesti mahu mencari apa lagi yang boleh ditambah baik ke dalam keluarga besar kami Ustaz, berpandukan cahaya daripada Al-Quran. Alhamdulillah mungkin anak-anak kita sudah belajar tinggi, cucu-cucu kita sihat walafiat, dan sentiasa ada sahaja didikan agama, sama ada secara pendidikan formal ataupun pendidikan tidak formal barangkali. Namun bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bila kita membaca Al-Quran ada peringatan, ada teguran, ada perkara yang perlu kita tambah baik. Seorang mukmin sentiasa akan melihat apa yang boleh saya lakukan hari ini yang saya tidak buat semalam, supaya saya dapat markah lebih baik di sisi Allah. Pemarkahan daripada orang tak penting, tetapi di sisi Allah saya dilihat oleh Allah ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awak didapati sentiasa bekerja sebagai suami yang lebih baik daripada semalam, bekerja sebagai isteri yang lebih baik daripada semalam, seorang ayah, seorang ibu yang lebih baik daripada semalam. Macam mana nak jadi lebih baik? Maka bacalah Al-Quran. Allah sentiasa akan memberikan ilham kepada kita bila kita membaca, memahami dan menghayati. Bila kita membaca, memahami dan menghayati. Bila kita membaca, memahami, menghayati, tilawah, tafsir dan tadabbur, maka sentiasa ada sahaja teguran-teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seorang dua lah yang pernah datang kepada saya selepas berkongsi beberapa cerita tentang rumah tangga di dalam Al-Quran. Lalu selepas sesi 2 jam berkenaan, Ustaz, saya ada suami yang dah tak bekerja, saya yang bekerja, dan suami asyik main game je kat rumah dan makan gaji saya. Ustaz, saya bukan nak tanya Ustaz lah tentang macam mana saya nak hadapi suami saya, sebab saya tahu Ustaz dah disclaimer awal-awal yang Ustaz bukan pakar ataupun konsultan dalam masalah rumah tangga. Jadi Ustaz dia bagi tahu saya satu ayat untuk saya baca agar saya jadi kuat. Lalu ayat yang saya recommend kepada beliau dan orang-orang seperti beliau di banyak tempat, memang ayat ni pun. Bahkan satu orang berkata, ayat tu dah biasa dengar Ustaz. Ya ke kamu biasa dengar? Ada kamu faham ayat tu? Ya, ini adalah ayat khutbah nikah. Ingat lagi tak dulu-dulu? Siapa yang 30 tahun lepas? Ini ayat yang kamu akan dengar. So, walaupun kamu culik saya, tetapi saya akan terangkan kepada adik-adik tentang ayat ini sangat mahal. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bacakan terjemahannya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.
kasih pada Imran, adik-adik saya yang sedang intern di Tadabbur Center. Turun balik, saya nak tuan-puan semua baca sama-sama, dan kalau ada yang dah hafal tahniah, yang belum hafal innalillah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalik لآيات لقوم يتفكرون. Mari kita pergi kepada T yang kedua, terjemahan dan tafsiran. Baik. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tak atas ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan daripada kamu semua, dari diri kamu semua, pasangan yang melengkapkan kamu. Untuk tujuan kamu beroleh ketenangan apabila bersama dengannya. Dan Allah jualah yang menjadikan sesama kamu mawaddah dan rahmat. Saya tak tafsirkan lagi sebab bagi faham dulu perkataan tu, sebab tak ada perkataan bahasa Melayu dalam satu perkataan yang terbaik untuk menggambarkan mawaddah. Mungkin for the time being kita sebut harmoni lah. Mawaddah ini keharmonian, kestabilan. Rahmat adalah belas kasihan. Taskunu, sakinah, ketenangan. Sesungguhnya pada itu semua adanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang bertafakkur, yang berfikir. Baik. Apabila anda melihat ayat ini, kita kena tanya dua soalan. Yang pertama sekali, apa maksud ayat ini? Yang kedua, ia dinyatakan dalam surah mana? Dan kenapa surah itu? Cuba ingatkan saya, dua soalan ini mesti selesai dalam tempoh setengah jam daripada sekarang. Pertama sekali, ayat ini menceritakan tentang 3 ujian dalam berumah tangga. Allah akan anugerahkan 3 perkara ini bagi pasangan yang apabila berkahwin, mereka sentiasa berfikir. Lihat beza saya. Mukmin dan mukminah apabila berkahwin, apa yang diharapkan daripada perkahwinan? Betul tak yang kita mahukan adalah ketenangan, yang kita mahukan adalah keharmonian, yang kita mahukan belas kasihan. Tetapi untuk beroleh itu semua, kita mesti jadikan perkahwinan kita ini sebagai tempat untuk belajar, berfikir. Apa jua yang terjadi kepada anda sepanjang bergelar suami, isteri, ayah dan ibu, adalah sentiasa nak belajar, berfikir apa ilmu baru. Ini menunjukkan bila kita berkahwin, akan ada pelbagai cabaran akan dihadapi. Pelbagai checkpoint anda akan lalui. Stages dalam hidup, kerana ia bukan satu orang yang bernama Syahari berkahwin dengan satu orang yang bernama Nurul Syuhada. Ia adalah perkahwinan 2 keluarga. Dia adalah perkahwinan antara Kelantan dengan Kedah. Dia adalah perkahwinan antara sarjana muda bahasa Arab dengan sarjana undang-undang syariah. Dia adalah perkahwinan antara orang yang adik-beradik majoriti lelaki dengan orang yang adik-beradik majoriti perempuan. Dia adalah perkahwinan 2 empire. Jadi akan ada cabaran berbanding dulu duduk seorang-seorang. Dulu duduk sendirian. Ikut suka nak buat apa. Tetapi bila duduk dalam alam rumah tangga, ada pelbagai cabaran, ada perkara anda expect tapi tak dapat,
Ada perkara anda expect dapat lebih daripada expectation. Dalam apa jua fasa kehidupan yang anda lalui, sentiasa letak niat anda, saya nak belajar benda baru. Saya nak berfikir apa ilmu yang saya dapat. Jangan jadi orang yang sudah rasa berilmu apabila memakai uniform suami atau isteri. Jangan rasa yang saya sudah tidak perlu menambah apa-apa pengetahuan. Jadilah seperti cawan kosong yang sentiasa bersedia untuk diisi dengan air, yakni ditegur dan dinasihat. Sebab bila kita duduk dengan orang lain, kita bukan hanya duduk dengan isteri kita sebagai orang yang selalu melihat kepada kita, tapi kita ada 3 orang anak yang menjadi penonton kepada apa kita buat, bukan hanya di luar, tetapi juga dalam rumah. Maka anda kena bersedia untuk mata-mata ini memberikan nasihat. Anak tak bagi nasihat pada ayah. Anak menunggu nasihat daripada ayah. Betul? Anak kecil lah maksud saya. Tetapi saya selalu pegang pada satu prinsip. Apa juga kerana anak tu sedang memberikan nasihat kepada saya untuk ubah pendekatan. Anak tu adalah guru. Bila isteri saya, bila anak-anak saya melakukan sesuatu ya yang mungkin tidak kita sangka, maka jangan cepat react. Mungkin anda kena berfikir sejenak, mengapa jadi begini agaknya? Bukan mudah tuan-tuan apabila seorang suami yang sudah bergelar ketua keluarga untuk belajar bertenang sebelum respon. Sebab hari ini maaf kata ini berdasarkan apa yang nampak di laporan surat khabar lah, ya. Kalau sudah orang terkenal pun melakukannya, maka kita tidak pelik lah orang-orang di bawah terpengaruh untuk melakukannya. Apatah lagi drama-drama menunjukkan benda itu normal, seperti menyindir, budaya menyindir isteri, ataupun tidak menghargai pekerjaan suami, ya. Bila tengking-menengking dinormalisasikan dalam drama, maka kesan pengaruh kepada masyarakat awam yang beranggapan orang lain okey je, kenapa kita tak boleh buat? Ini bahaya bila hidup rumah tangga tak ada agama, tak ada cahaya. Semua berpandukan kepada apa yang dilakukan di kaca TV oleh artis-artis yang kita kagumi barangkali. Jadi, hati-hati. Kadang seorang ketua merasakan dia sentiasa betul. Seorang yang bernama suami sentiasa betul. Awak dengar cakap saya. Awak kenal saya siapa? Kurangkan sedikit kepimpinan menerusi autoriti. Lebihkan sedikit kepimpinan dengan morality, dengan akhlak. Dan kualiti ini yang disebut qawwamuna 'alan nisa. Qawwam artinya dia akan memastikan ahli keluarganya diberi perlindungan daripada ancaman kebuluran, kelaparan, kemiskinan, keselamatan, kediaman. Orang macam ni baru layak berkata, saya ketua, dengar apa saya kata. Ini tidak. Kadang, maaf ya, segelintir suami tidak menjalankan nafkah, lalu berlagak menjadi ketua bila isteri berhasrat untuk memberikan ingatan atau meninggalkan. Jadi, pemimpin yang baik tidak akan cepat untuk respon kepada karenah-karenah yang terjadi dalam rumah tangga. Sebab anda bukan hanya akan menghadapi karenah daripada pasangan ataupun anak-anak, okey, tetapi karenah dalam keluarga besar barangkali, khususnya ketika nak balik beraya, kan? Nak balik mana? Pada Aidul Fitri. Mesyuarat kadang tidak sejam. Mesyuarat berlarutan kerana tidak ada kata sepakat. Nak beraya di mana? Sekarang mudah. Pada usia kita muda-muda ni. Tetapi bila sudah berkahwin adik-adikku, kadang kita kena ada win-win. Tetapi kebiasaannya win-lose. Abang akan berkorban apa sahaja. Tak apalah abang tidak bahagia.
Tidak lagi beraya dengan keluarga di kampung. Demimu sayangku. Tak? Kenapa awak nak lihat ia sebagai win-lose? Kenapa tidak awak lihat sebagai win-win? Ada manfaat bila dapat beraya di rumah mertua. Apa faedahnya? Ciptalah. Fikirlah. Tafakkarun. Mudah-mudahan kita sentiasa jadi orang yang menghargai apa sahaja Tuhan beri dalam kehidupan berumah tangga. Baik atau buruk. Baik, sekarang tibalah waktu kepada poin penting saya, sebab dalam poster tertera perkataan apa? Yang datang ni tengok poster ke tak? So, perkataan apa ayah ibu? Hajah-hajah semua? Perkataan yang paling mahal adalah mawaddah. Tetapi ayat ini mengajar kita Allah menciptakan perempuan kepada seorang lelaki agar berlakunya perkahwinan, dan apabila perkahwinan terjadi hendaklah sentiasa berfikir. Yatafakkarun fi'il mudhari'. Artinya jangan stop berfikir, sentiasa bertanya, kerana ini ciri orang berfikir, dia bertanya soalan. Adakah setiap hari sebelum kita tidur kita kena tanya 1, 2, 3 soalan? Adakah hari ini saya telah memberikan sakinah? Kemudian anda nampak gambaran piramid? Pada pandangan saya, selepas membaca beberapa tafsiran, ayat ini menceritakan stage by stage. Artinya, kalau ini Everest, tak semua orang sampai. Kecuali rumah tangga yang Allah bantu. Kecuali suami dan isteri berdoa, memohon dia bantu. Jangan terlalu yakin dengan tips-tips romantik yang anda baca dari karya-karya tertentu. Jangan terlalu yakin dengan teori-teori dan kajian-kajian yang didatangkan oleh para saintis. Hargai kajian itu, tetapi semua mesti bermula dengan jangan lupa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sedap mata memandang ke arah pasangan dan kepada anak-anak. Waja'alna lil muttaqina imama, dan kerana sedap mata memandang, lahirlah daripada rumah ini pemimpin-pemimpin umat suatu hari nanti. Tuan-puan, ayah ibu yang saya hormati sekalian, mari kita faham apakah itu sakinah. Sakinah berasal daripada kalimah sukun, artinya tidak mengalami pergerakan. Maka ia menggambarkan ketenangan. Apabila seorang isteri dapat duduk bersama, tidur bersama, tidak risau apa-apa, letak kepala sahaja atas tangan suami, dapat saja bersentuhan dengan suami, seolah-olah semua masalah dunia telah selesai, maka tahniah, anda telah dikurniakan Allah keajaiban yang tidak semua orang dapat, melainkan di alam rumah tangga perkahwinan. As-sakinah adalah ketenangan yang datang hasil daripada physical touch. Sakinah adalah hubungan yang terjalin antara suami isteri yang diasaskan kepada fitrah syahwat. Maka bila kita ada seorang wanita dalam hidup kita, ada seorang lelaki dalam hidup kita yang kita dapat sakanah, bertaut dan tidak mahu bergerak dah. Erti bertaut, rapat, dekat dan tidak mahu bergerak dah kepada tempat lain. Maksudnya, saya dah tak perlu tengok perempuan lain. Saya dah tak perlu tengok lelaki lain. So, orang yang benar-benar mencapai sakinah artinya nafkah batin, nafkah zahir tertunai dengan baik. Jadi hari ini, adakah saya ada menyentuh isteri saya? Ada mengucup isteri saya? Ada memeluk isteri saya? Semua ini adalah physical need dalam rumah tangga. Sebagaimana, adakah saya telah memberikan wang ringgit secukupnya?
Adakah saya telah memastikan keselamatan rumah saya? Adakah saya telah memastikan cukup makan minum? Semua ini adalah perkara-perkara yang berada dalam sakinah. Ini perkara asas dalam perkahwinan. Ini yang penting. Namanya mawaddah. Dia berasal daripada kalimah wudda. Wadd. Yang bermaksud cinta yang meluap-luap. Mawaddah adalah cinta yang meluap-luap ataupun cinta yang bertambah-tambah, cinta yang membuak-buak. Al-hubbu az-zad. Okey? Cinta yang tidak lagi atas dasar seksual. Ada lebih daripada itu yang saya berhajat kepada kamu. Saya cintakan awak bukan hanya kerana awak perempuan yang terbaik dalam hidup saya, awak lelaki yang terbaik dalam hidup saya, tetapi saya perlukan awak. Mawaddah adalah saya perlukan anda kerana pada anda ada sesuatu yang tiada pada saya. Mawaddah adalah cinta yang bertambah-tambah, seolah-olah, ini dari sudut bahasa ya, tidak pernah bertemu, sudah lama tidak berjumpa. Jadi dah berapa minit dah berpisah dengan suami sejak datang kuliah ni. So kalau suami sambut kejap lagi, ada apa-apa perasaan tak? Tak ada. Macam biasalah, dia ambil saya, takkan orang lain. Orang yang Allah kurniakan mawaddah, dia sentiasa berfikir, barangkali orang yang saya sayang boleh hilang pada bila-bila masa. Syukur kepada Allah kalau kita dapat bertemunya lagi sebentar lagi. Jadi mawaddah adalah cinta kepada suami atau isteri seperti kekasih yang sudah lama berpisah. Dia punya hajat, dia punya keperluan, dia punya rindu. Seolah-olah sudah begitu lama tidak bertemu. Sedangkan baru pagi tadi kita bersalaman, berpisahan, nak datang kuliah ni. Jadi mawaddah ini sebenarnya penghargaan. Cinta yang melahirkan kepercayaan dan penghargaan. Cinta yang melahirkan penghargaan dan kepercayaan. Ini disebut cinta yang lebih. Cinta yang bertambah-tambah. Al-hubbu az-zan. Kata Ibn Al-Qayyim. Al-hubbu az-zan. Kalau yang ni lebih kepada seksual ataupun syahwah ataupun fitrah pada perkahwinan. Jadi agaknya anda akan lafaz apa pada suami yang akan ambil anda kejap lagi? Dah lama tak jumpa abang, ya Allah, rindunya. Bukan itu yang dimaksudkan. Dia soal macam mana anda melihat pasangan anda dan penghargaan berlaku ke tidak. Terima kasih bang, ambil saya. Ada orang tak ucap apa-apa. Tak ada common sense. Nanti saya akan kongsi sekejap lagi. Itulah 2/3 masa saya. Sunnah Nabi yang jarang diketahui. Kalau sunnah itu kita fahami sebagai perbuatan Nabi yang bernama common sense kepada isteri baginda. Yang mungkin kita tak tahu, lalu kita kehilangan tokoh dalam hal menghormati isterimu, menghormati suamimu. Tak ada mawaddah dalam rumah tangga, yang hanya ada hanyalah dapat tidur sama-sama, rasa seronok bila balik rumah, that's all. Romantik itu tak berlaku. Hormat suamimu, hormat isterimu, kata-kata penghargaan. Dan saya percaya abang boleh menyimpan rahsia saya. Saya nak luah satu masalah ni. Saya tak luah pada orang lain. Saya luah pada abang sebab abang kan nama abang. Tak semua orang sebagai abang. Jadi ia adalah perkara-perkara yang membabitkan permasalahan kehidupan dapat diatasi bersama. Mawaddah adalah permasalahan
kehidupan dapat dibincang secara syura, dapat dibincang sama-sama, sehingga cinta itu bertambah bukan hanya kerana dapat tidur bersama, tapi dapat selesai masalah anak-anak sekolah naik tingkatan 2 ni, ataupun masalah yang membabitkan bisnes, pekerjaan, bincang sama-sama, bukan masing-masing buat haluan masing-masing. Anda takkan bincang dengan isteri anda kalau anda tidak hormat kepada isteri anda. Sebab itu penting kita faham ayat ini daripada awal. Kalimah azwajan. Azwajan, perhatikan permulaan ayat ini. Allah, tanda kekuasaan dia, dia ciptakan daripada kamu pasangan kamu. Perhatikan ayat ini. Allah khalaqa lakum. Allah ciptakan khusus untuk awak Syahari min anfusikum. Kalau dalam tafsiran, daripada Nabi Adam itu Allah ciptakan Hawa radhiyallahu anha. Dalam refleksi kita, Allah yang menciptakan saya, dia kenal serba-serbi saya sebab dia cipta saya. Dia tahu kelebihan saya, dia tahu kelemahan saya, dan kerana dia maha tahu kelemahan dan kekuatan saya, dia cipta dengan memahami saya pasangan. Min anfusikum. Dia tahu psikologi kamu, dia tahu serba-serbi kelemahan dan kekuatan kamu. Daripada kajian itu, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, dia ciptakan pasangan kamu. Tuan-puan mungkin merasakan jodoh tuan-tuan macam orang lain yang tu, ataupun kebetulan kelas bersama-sama dulu di Asabah, ataupun bertemu di universiti. Anda merasakan mungkin anda yang menyebabkan cinta itu bertaut. Kalau tidak kerana saya pinang awak, awak pasti tercari-cari lelaki yang tidak soleh. Amboi. Kita merasakan kita ada effort. Ya betul. Kadang isteri yang kena berani melamar sebelum bergelar isteri. Sebab wanita semakin ramai, lelaki semakin kecil. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, itu Allah yang atur. Dan ingat, setiap pasangan, azwajan, dia mesti melengkapkan kelemahan. Sebab tu ayat ini sangat cantik, dia berakhir dengan, awak fikir tak? Setiap stage kehidupan awak ni, dia sentiasa hadir melengkapkan awak. Melainkan, awak memandangnya dengan pandangan yang merendah-rendahkan. Awak tidak melihatnya sebagai insan yang Allah utuskan untuk melengkapkan awak. Tak perlu saya cerita peribadi saya, dan tak perlu puan-puan cerita peribadi tuan-tuan. Tetapi percayalah, Allah hadirkan seorang wanita, Allah hadirkan bagi wanita itu seorang lelaki yang sebenarnya melengkapkan kelemahan karakternya, kelemahan personalitinya. Seolah-olah kalau awak tak ada dalam hidup saya akan ada satu karakter, 2-3 karakter yang orang tak suka tapi tak ada orang tegur. Tapi kerana anda hadir dalam hidup saya, ada certain karakter yang isteri tak suka, dia mesti tegur lah ataupun menunjukkan isyarat ada sesuatu yang abang kena ubah pada perangai abang. Apa contoh? Seorang suami memberikan isyarat, seorang isteri memberikan isyarat, karakter tu adalah karakter yang jangan diteruskan. Tafakkarun, abang kena belajar untuk ubah. Kat luar orang tak berani tegur sebab kita ustaz. Kat luar orang tak berani tegur sebab kita ulama. Tapi kat rumah, ayang tak berani tegur sebab abang ulama dan tok guru. Tak. Adakah seronok rumah tangga kalau tidak ada teguran kepada kesilapan yang telah berlaku, kelemahan yang sudah berlaku? Macam mana nak teruskan hubungan? Macam mana nak teruskan rumah tangga kalau kita tidak betul-betul sharing, tidak betul-betul saling menegur dengan dasar hormat menghormati? Jadi ingat, Allah menghadirkan kepada kita pasangan yang melengkapkan kelemahan kita. Carilah. Pernah sekali trafik jam teruk tahun baru Cina daripada Kelantan masuk ke Karak Highway, memang jam teruk. 1 jam tak bergerak.
Jadi ambil kesempatan yang alang-alang jam ni, anak-anak pun tidur ni, mari kita berbincang. Agak-agaknya, apa kelebihan abang dalam hidup kamu, Cik Wah? Isteri pun buat perkara yang sama. Ayang ni pula, apa kelebihan ayang selama ni? Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak bincang. Sebab kita hanya memikirkan esok kerja lagi, esok anak sekolah lagi. Hanya memikirkan perkara-perkara ke depan dan menghilangkan kesyukuran kepada apa yang sekarang. Beri masa. Apa makna anniversary perkahwinan? Apa makna anniversary perkahwinan? Dah tak sambut kot. Tarikh pun dah lupa kot. Okey, anniversary perkahwinan bukan hanya dating, honeymoon. Anniversary adalah apa agaknya perkara yang kamu belajar daripada abang sepanjang setahun kita dah bersama. Di mana abang membantu kamu? Agaknya kalau abang tak ada ni, ada kesan ke pada hidup kamu? So, hadirkan kesyukuran. Berfikir. Jadi, mahal perkataan azwajan. Kerana ia bermaksud suami atau isteri itu Allah telah atur untuk melengkapkan kelemahan. Orang sombong sahaja takkan dapat manfaat daripada isterinya. Orang takabur, yatakabbarun dan bukan yatafakkarun, takkan dapat manfaat daripada isterinya. Baiklah. Mawaddah adalah keharmonian kerana pasangan banyak membantu untuk menghadapi sesuatu masalah sama-sama. Bukan hanya sama-sama kita hadapi, dia ada bila masalah tu berlaku, tetapi juga sama-sama hati menghadapi benda tu. I feel you, you feel me. Di sini adanya komunikasi. Di sini adanya mendengar dengan teliti. Di sini duduknya, can you give me your time please? I want to say you something today. Tak perlu isteri kata macam tu sepatutnya. Suami harus faham-faham. Common sense. Duduk di sini. Cerita Nabi yang sangat banyak saya harap saya sempat. Saya akan kongsi sekejap lagi yang menunjukkan ini yang banyak hilang dalam rumah tangga Muslim. Selepas dapat apa yang syahwah mahu, mereka lupa mereka kena bertanggungjawab serba-serbi dengan kehidupan pasangan. Dan paling tinggi sekali rahmat adalah belas kasihan sampai abang sanggup buat apa saja pada awak. I will sacrifice my life. Rahmat adalah belas kasihan sampai sanggup buat apa saja demi isteri dan anak-anak. Itu anugerah Allah. Itu perkara ni. Seorang ibu sanggup hadiahkan buah pinggangnya kepada anak yang menghadapi masalah itu. Ini perkara yang luar biasa. Pengorbanan ini susah nak jumpa, melainkan daripada insan yang bernama ibu atau ayah atau suami untuk isterinya, untuk isteri untuk suaminya. Alhamdulillah, untuk mukadimah ni ayah ibu saya harap dapat faham 3 stages yang tak semua orang dapat. Okey? Sekarang saya nak berkongsi bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh kita belajar daripada Nabi berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Lalu kita cuba baiki apa yang tak ada dalam hidup kita. Jangan biar Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dalam hidup kita sebagai suami dan isteri. Nabi hanya muncul bila kita datang surau As-Sabah. Bila kita balik rumah, macam Nabi tak ada. Jangan biar macam tu. Sebab bila kita sembahyang, kita bagi salam pada Nabi dengan menunjukkan Nabi tu ada depan kita. Sebab kita guna ka, kita tak guna hi. Assalamualaikum ayuhan Nabi, betul? Selamat sejahtera pada awak sallallahu alaihi wasallam. Mana dia duduk dekat dengan kita? Kalau dia duduk jauh, kita tak panggil awak, kita panggil dia. Kalau seseorang itu jauh daripada hidup kita, assalamualaihi. Tapi dalam sembahyang tahiyat akhir, tahiyat awal, anda baca apa? Ayah ibu? Assalamualaikum. Artinya, mana saya dalam hidup kamu? Dan tadi masa dengan Kastam Putrajaya, saya kongsikan juzuk 11, ada ayat yang sangat keramat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Bekerjalah, beramallah. Jadilah suami, jadilah isteri. Allah melihat
Dan Rasulullah melihat. Apa maksud Rasulullah melihat? Rasulullah bukan sudah wafat. Bagaimana alam barzah boleh berkomunikasi dengan alam dunia? Para ulama seperti Ibnu Atiyah menyatakan Rasulullah akan melihat umatnya di akhirat, dan Rasulullah akan menyatakan bangga atau duka kepada umatnya. Adakah umatnya benar-benar hidup dengan berpandukan petunjuk dan sunnah Nabi? Waktu itu nanti Nabi akan didatangkan untuk menjadi saksi kepada umatnya yang dia telah menyampaikan, yang dia telah menunjukkan. Dan akan ada umat Nabi yang Rasulullah kata, inna qaumi, umatku ada yang menjadikan Al-Quran ini barang yang jauh ditinggalkan di belakang. Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah aku. Aku kecewa dengan orang macam ni. Okey? Jadi tuan-puan sekalian, mari kita lihat beberapa babak mawaddah. Tetapi sebelum itu kena faham Nabi adalah orang yang sangat sibuk. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Jawablah. Siapa Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia adalah tok guru kepada umat yang kena mengajar 6,000 ayat lebih. Yang biasanya ayat turun 2-3 ayat, Nabi kena sebarkan, Nabi kena fahamkan. So, Nabi sangat sibuk menerangkan Al-Quran. Nabi adalah tok guru, Nabi adalah Rasul, ketua kepada para ulama. Sibuk tak sibuk jadi penceramah ni, terima jemputan sana sini, berdakwah menyampaikan Al-Quran. Sibuk sebenarnya. Ada orang meminta Nabi jelaskan di satu lokasi, ada orang meminta Nabi jelaskan pada satu lokasi, ada delegasi baru sampai, Nabi kena santuni. Pada masa yang sama, Nabi adalah komander yang perlu memimpin 19 peperangan besar plus 53 ekspedisi perang Syariah yang kecil. Nabi adalah ketua yang mesti mengendalikan mesyuarat strategi dengan kabinet perang. Nabi bukan hanya pendakwah yang setiap Jumaat kena bagi khutbah, menyantuni ummah. Nabi juga bila dapat hidu ada bahaya, Nabi yang sama kena buat mesyuarat emergency. Macam mana nak menghadapi musuh? Okey, siapa Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga adalah qadi yang mesti memberikan keputusan-keputusan dalam masalah-masalah yang diluahkan oleh umat Nabi. Nabi qadi kepada hari ini istilahnya mahkamah syariah. Nabi kena beri keputusan dan fatwa. Siapa Nabi? Nabi juga sangat sibuk kerana Nabi imam Masjid Nabawi. 5 waktu ada sesiapa jadi imam? Ada pengalaman jadi imam? Takkan imam datang lepas azan? Imam kena datang lebih awal. So Nabi kena sentiasa mendisiplinkan diri untuk kena ada di masjid. Walau sibuk macam mana sekalipun, ya, ada berapa waktu sehari? Dan kena ingat, Nabi yang sama tahajud telah diwajibkan kepada baginda. Tahajud adalah wajib bagi Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Siapa Nabi?
So ada ke orang yang lagi sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sangat sibuk, tetapi anda tahu kenapa Nabi disebut uswah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah ceramah di sini tentang uswah. Sebutkan semula atau tundukkan kepala sebagai cara menyelamatkan diri. Uswah memang maksudnya teladan. Tapi yang lebih tepat pada pemerhatian saya, berdasarkan ia disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Cuba confirmkan. Surah 33 ayat 21. Yes. Surah ni cerita pasal perang. Tetapi Nabi disebut uswah dalam surah yang bukan hanya ada cerita perang, tetapi ada cerita semua isteri-isteri Nabi di Madinah. Anda takkan jumpa cerita isteri-isteri Nabi dengan komprehensif yang kena kepada semua ibu-ibu kita, orang-orang beriman. Ibu-ibu kita adalah isteri-isteri Nabi. Yang paling komplit cerita isteri Nabi ke semua adalah surah Al-Ahzab. Kalau surah At-Tahrim hanya 2 orang isteri sahaja. Kalau surah An-Nur, Aisyah seorang sahaja. Tetapi duduk mana dalam Al-Quran cerita yang menyentuh semua isteri-isteri Nabi dan hukum hakam yang membabitkan isteri-isteri Nabi? Yang tuan-tuan, ayah ibu boleh belajar daripada Ustaz Luqman Makhtar, sahabat saya, Simply Sirah. Boleh like page itu. Boleh dapatkan karya-karya Madinah Tak Karbah dan beberapa karya yang sangat bermanfaat, asam garam kehidupan rumah tangga Nabi. Okey? Jadi kenapa cerita perang pada masa yang sama cerita tentang isteri? Kenapa Allah susun 2 dalam 1? Sedangkan sepatutnya dipisahkan cerita perang, cerita perang. Sebab itulah Nabi disebut uswah, kerana ada cerita Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Ya, lebih kurang berapa orang? 11 orang radhiyallahu anhunna ummahatuna al-mu'minin. Jawab soalan ni. Sebagai seorang ketua negara yang sibuk dengan pelbagai urusan, pada masa yang sama Allah sibukkan Nabi dengan ramai isteri. Fikirkan sejenak. Adakah logik seorang ketua negara yang sangat sibuk dengan pelbagai urusan umat, Madinah satu-satunya pusat Islam waktu tu atas muka bumi, sangat penting untuk Nabi fokus, betul? Tetapi adakah tiba-tiba Allah menjadikan Nabi yang sama yang kena fokus kepada Madinah didatangkan dengan begitu ramai isteri-isteri? Bukankah itu menambah beban? Bukankah itu menghilangkan fokus? Tak. Allah satukan dalam satu surah untuk menunjukkan ciri pemimpin yang sebenar. Bukan hanya dinilai kepada kepahlawanan di medan perang, tetapi kemanusiaan, kejiwaan, kecintaan. Bukan hanya dalam surah Al-Ahzab. Anda akan mendapati surah Ali Imran, cerita wanita, cerita Ibu Maryam, cerita hukum hakam perkahwinan. Dalam masa yang sama ada cerita perang Uhud. Surah An-Nisa ada cerita wanita,
Pada masa yang sama ada banyak cerita tentang ancaman dalam negara Madinah. Dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Talaq, bukan hanya cerita perceraian, tapi ada cerita tentang masa depan negara, ada ancaman kepada negara, kedaulatan negara. Wow. Kesimpulan kita nak belajar pemimpin yang sebenar, ya, bukan hanya menang pilihan raya Amerika, tetapi pada masa yang sama, mana isteri dia? Adakah dia seorang yang penyantun dengan isterinya? Dan untuk Nabi belajar erti memahami, belas kasihan, empati, sayang, dia tak boleh seorang wanita. Nabi kena belajar daripada begitu ramai wanita, dan majoriti isteri-isteri Nabi adalah 40 ke atas. Mereka yang bernama balu atau janda. Sebab apa? Nabi bukan seorang yang mahukan semata-mata someone di sisi. Kerana Khadijah sudah mengambil alih peranan itu dengan sangat sempurna. Tetapi Nabi SAW memerlukan pasukan dalam rumah. Pasukan dalam rumah yang mengajar Nabi kepentingan seorang pemimpin Islam, berbeza dengan pemimpin di Romawi, berbeza dengan pemimpin di Parsi. Sekejap, surah ini surah apa? No. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah apa? Ayat pasal perkahwinan tadi, kita jawab soalan kedua. Surah Ar-Rum, ayat pasal perkahwinan tadi. Ayat pasal perkahwinan tadi dalam surah apa? Aku tanya, aku jawab. Surah pasal ayat perkahwinan ini namanya surah apa? Sebab dalam ayat ni ada cerita awak kena kahwin. Dan bila awak kahwin, awak kena target 3 benda. Once awak jadi ketua keluarga yang boleh lead, yang boleh dapat 3 benda, awak akan jadi pemimpin negara yang berbeza daripada Romawi dan Parsi. Ini Islam. Ini ajaran Tuhan. Pemimpin yang sebenar ada sifat peri kemanusiaan. Tak suka perang. Cintakan kestabilan. Cintakan keamanan. Maka surah Ar-Rum sangat luar biasa. Allah memulakan cerita dengan dunia tak stabil. Parsi menang ke atas Romawi. Romawi menang ke atas Parsi balik. Cerita tentang peperangan, pergelutan, pertandingan kuasa superpower dunia. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Yang menderita rakyat biasa tidak berdosa. Yang menjadi mangsa adalah civilian. Yang gila nak menumpahkan darah adalah pemimpin-pemimpin di atas sana. Aku tak nak orang-orang beriman. Kalau kamu ada iman, jadi macam tu. Hidup hanya nak takluk area tu, takluk teritori ni, kuasai tempat tu. Sekadar berfikir tentang menakluk, sekadar memikir menceroboh, sekadar memikir aku nak lagi. Jangan fikir begitu. Pemimpin dalam Islam, aku mahu dia belajar faham. Bila kamu menang perang, tahniah. Sebab kumpulan yang menyerang kamu itu ganas. Kamu kena lawan balik dengan senjata. Tapi anda tahu tuan-tuan, ambil saja contoh surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal pasal menang perang Badar. Ayat terakhir ataupun 2 ayat terakhir cerita wa'ulul arham. Bila kamu menang perang, jalin silaturahim. Ini Islam. Konsep peperangannya sangat berbeza dengan perang Romawi, perang Parsi. Tujuan perang adalah jalin silaturahim. Dah kalau kena jalin silaturahim, perlu ke bunuh, tumpah darah, hamba tawanan di apa-apakan? Tidak. Jadi motif peperangan dalam Islam adalah untuk menjalin hubungan yang lebih besar dalam big family kaum muslimin. Ada orang Islam yang baru daripada negara lain, ada orang Islam yang baru daripada daerah lain. So, saya harap ayah ibu dapat menghargai sekarang kenapa Allah pilih pasal surah Roman Empire, Ar-Rum, untuk muatkan cerita tentang urus rumah tanggamu. Jangan biar ada peperangan dalam rumah tangga, supaya kamu tidak jadi orang yang suka berperang dengan orang lain. Tema surah ini adalah kestabilan, keharmonian.
urus emosi, jangan cepat react. Perang adalah marah. Parsi marah dengan Roman Empire. Roman Empire marah nak balas dendam. Kalau kita gagal mengurus kemarahan, cepat react dalam rumah tangga, maka tiada beza rumah tangga orang Islam dengan rumah tangga orang yang tidak Islam dalam ar-Rum, tempat yang tidak dijatuhkan wahyu. Baik, mari kita berkongsi kepada tuan-tuan bagaimana Nabi dididik dengan mawaddah. Sibuk macam mana pun Nabi akan ada waktu dengan isteri-isteri Nabi. Jadi saya harap adik-adik saya boleh tolong padamkan dan tolong tulis dengan ringkas beberapa fakta. Tolong get ready. Kita ada 10 fakta penting yang menunjukkan Nabi ada sifat mawaddah dengan isteri. Mawaddah itu apa? Nabi sangat memelihara keharmonian rumah tangga, dan tindakan-tindakan Nabi ini bukan disuruh oleh sesiapa, bukan dipengaruhi oleh sesiapa. Dia adalah seorang lelaki yang bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi rasul pun umur 40, tuan-tuan. Artinya apa? Macam mana anda faham? Ayah ibu faham Nabi jadi rasul umur 40. Kita hafal fakta tu, tapi kita tak belajar untuk tanya, so what? Cuba sekali-sekala bila ustaz bagi kuliah, Nabi menjadi rasul umur 40. Okey, so what? Jangan buat macam tu pada ustaz, tu biadab tu. Cuma kita sendiri kena cari jawapan. Kenapa agaknya? Sebab umur 40, tuan-tuan, Nabi adalah seorang ayah kepada 6 ke 5 orang anak perempuan. Allah tak nak Nabi jadi rasul pemimpin umat sebelum tak belajar memimpin dalam rumah. Cari benda ni dalam rumah supaya benda ni boleh diusahakan di luar rumah dan rumah-rumah orang beriman yang lain. Baik. Pertama sekali, mertua Nabi sebagai seorang mertua. Yang kedua, datuk yang penyayang. Datuk Nabi juga adalah seorang datuk. Beda awak. Merah je lah. Marah ni marah. Tak buat merah. Okey. Kamu buat peta minda kot. Nabi kat tengah. Awan yang pertama, seorang ayah. Okey. Yang kedua, seorang mertua. Sibuk tapi cemerlang dalam pakaian uniform sebagai seorang ayah, mertua, datuk. Buat peta minda sikit. Datuk. Yang keempat buat belah sana, sebab kat sana yang banyaknya suami. Okey. Okey, selebihnya saya buat suami. Okey. Okey, tak apa dah. Bagi saya tulis dah. Imran kena kontrol lah kan. Okey. Ini hanya satu fakta sahaja menunjukkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa bertolak ke perang Badar, Allah takdirkan Ruqayyah mengalami kesakitan. Bayangkan seorang ayah yang terpaksa mengutamakan urusan umat, keselamatan Madinah, keluar ke medan Badar, ataupun sebenarnya keluar kepada Abu Sufyan. Pada masa yang sama, anak perempuan yang tercinta mengalami kesakitan. Seorang ayah boleh memilih untuk meninggalkan medan dan memberi perhatian kepada anak yang tercinta, tapi Nabi menunjukkan ini urusan yang sangat serius, lebih besar urusan daripada anak perempuan saya sakit. Tetapi Nabi memerintahkan suami kepada Ruqayyah. Siapa? Uthman bin Affan. Uthman, awak tak payah pergi perang Badar, awak tengok anak saya, awak tengok Ruqayyah. Dan anda tahu apa yang berlaku? Allah takdirkan Ruqayyah meninggal dunia
semasa Nabi di medan Badar. Hujung ada Uthman. Bayangkan kalau Uthman disuruh juga oleh Nabi ke medan Badar. Sakit Ruqayyah tanpa ada sesiapa yang tersayang di sisi. Nabi faham sangat Ruqayyah perlukan siapa, dan Uthman mungkin tidak boleh fokus. Pulang daripada Badar, Nabi terus ziarah dengan air mata, ya, kubur Ruqayyah bersama dengan Fatimah yang berumur 20 tahun pada waktu itu. Itu satu contoh cerita ayah. Nabi menunjukkan dia ada sifat yang normal seorang ayah kena ada, iaitulah belas kasihan. Dalam satu hadis Muslim, pernah Nabi semasa bersama dengan isteri-isteri, barangkali selepas waktu asar, Nabi sentiasa ziarah isteri-isteri Nabi di Al-Hujurat, di bilik-bilik. Semasa Nabi berbual-bual dengan isteri-isteri Nabi, tiba-tiba Fatimah datang. Katanya Fatimah waktu ini masih kecil. Fatimah radhiyallahu anha. Nabi buat apa? Adakah Nabi buat datang masalah boleh tak? Ayah nak sembang dengan siapa? Dia panggil apa? Mak-mak. Ya? Apa dia? Ajar? Umi-umi ni. Fatimah, datang sekejap lagi boleh? Tak. Nabi tak macam tu. Kita buat macam tu. Tak faham lagi ke? Ini waktu apa? Papa dah selalu bagi tahu dah jadual papa lepas asar. Yang datang masa ni buat apa? Itu kita. Nabi dalam hadis Muslim sambut diri. Sambut, Fatimah datang sambut. Kucup dahi Fatimah. Meh, duduk sebelah ayah. Sambil meneruskan perbualan dengan isteri-isteri. Fatimah cepat matang. Sebab dia tahu waktu bila dia akan cepat belajar. That's why dia datang. Okay? So, Nabi dudukkan ke kanan di belah kanan ataupun duduk di belah kiri. Nabi tak kata duduk jauh sikit boleh tak? Tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah satu fakta untuk ayah. Sebab banyak fakta dekat suami dia lagi. Yang kedua, mertua. Kita ambil satu contoh saja. Seminggu selepas pulang daripada Badar, Nabi bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan menyatakan hasrat agar Ali lamarlah Fatimah. Ali keberatan kerana keadaan hidup taraf ekonominya pada waktu itu. Tetapi Nabi sangat suportif. Sehingga direkodkan masa akad nikah, masa majlis perkahwinan, Nabi sendiri menyumbang seekor kambing untuk kenduri berkenaan. Subhanallah. Apa perasaan Ali mempunyai mertua seperti itu? Yang bukan sekadar bantu kenduri, bahkan recommend anaknya sendiri. Sebab Nabi lebih kenal siapa yang terbaik untuk anaknya, kan? Tuan-puan kahwin, recommendation siapa? Inisiatif sendiri, ya. Inisiatif sendiri. Beberapa bulan selepas itu pula, Nabi recommend Uthman yang sudah kehilangan Ruqayyah untuk menikahi Ummu Kulthum, anak Nabi yang seterusnya, adik kepada Ruqayyah rahimahullah. Nampak tak watak Nabi? Bila anda bertemu dengan seorang lelaki yang soleh, wahai ayah kepada anak-anak perempuan, bila anda sudah bertemu di akhir zaman yang apatah lagi dengan seorang lelaki yang soleh, jangan buang masa. Usahakan supaya adanya perkahwinan itu.
Ya, banyak perkara kena consider. Tetapi takut terlepas peluang. Kalau anda sudah benar-benar kenal kebaikan dan kesalehan lelaki berkenaan. Memang ada hadis pun, apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang baik agamanya, maka nikahkanlah dengan anak kamu. Dan dalam hadis yang lain, fazfar bidzati din taribat yadak. Untunglah mereka menjadikan agama sebagai asas kepada perkahwinan itu. Baik, kita bergerak daripada mertua yang sangat proaktif, yang sangat supportif, kepada cerita datuk. Jangan lupa, kita sedang berbincang tentang seorang tokoh yang sangat sibuk dengan menerangkan ayat-ayat Allah dan sibuk memimpin keselamatan Madinah, satu-satunya pusat Islam pada waktu itu di atas muka bumi, dengan ancaman musuh daripada pelbagai area. Yang mesyuarat kena selalu dilakukan, dan ada berapa peperangan besar? 19. Ada berapa perang kecil? 53. Baginda sangat sibuk sebagai imam masjid. Tetapi bila Nabi pergi ke masjid, Nabi akan selalu bawa Hasan dan Husin yang masih kecil, radhiyallahu anhuma. Dan bila Nabi papah dua anak kecil ni, bila Nabi nak sembahyang, Nabi letak dia orang, Allahu Akbar, masa sujud depa panjat. So Nabi bangun dengan depa-depa sekali meneruskan rakaat seterusnya. Adakah kita akan buat macam tu, atau budak ni macam viral tahun lepas lah, imam yang tiba-tiba kucing datang kan. Masa dia semayang, kucing datang kan. Relax je. Kerana hubunganmu dengan Tuhan secara langsung tidak bermaksud kamu jadi orang yang sangat lupa terus dengan sifat belas kasihan kepada anak yang hadir berkenaan cucu. Ini salah satu je lah tuan-tuan, banyak lagi kita boleh belajar sendiri insya-Allah. Dan ini yang paling penting, saya nak sebut 10 fakta sebagai seorang suami. Okey. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi apabila Safiyah, isteri Nabi yang bernama Safiyah, Ahlul Kitab seingat saya, ya, yang memeluk Islam, Nabi berada di sisi unta sebab Nabi dan Safiyah mahu menuju ke satu tempat. So Nabi memberikan lututnya untuk dipijak oleh Safiyah naik ke atas unta berkenaan. Anda nak kata apa ni? Jangan terlalu tekstual memahami hadis ini. Anda kena fahami ia ibrahnya adalah hormati isterimu. Dia ada sesuatu yang awak tak ada. Dia telah melengkapkan kamu sesuatu yang kalau dia tak lengkapkan, kamu akan jadi penuh kecacatan dan tak sempurna keputusan kamu buat. Can you give her respect? Safiyah tak perlu kepada pijak tu. Bang, saya boleh naik sendiri bang. Tak payahlah nak buka-buka pintu kereta ni bang. Ni satu hal juga. Hargailah suami yang nak belajar romantik. Jangan kering sangat hati ni. Belajar menghargai, belajar memuji, murahkan perkataan memuji. Jangan sekali-kali anggap benda ini kecil. Percaya pada satu perkara, benda kecil yang anda buat sebenarnya besar di sisi isteri, barangkali. Jangan anggap benda kecil. Sebab kita kalau fikir ikut kepala otak kita lelaki ni, benda kecil pun tak payah kot. Tapi besar bagi dia. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana perasaan Safiyah diperlakukan begitu oleh Rasulullah. Hormat isterimu, hormat suamimu. So bila suami balik letih-letih bekerja, isteri kena buat apa? Tolong bukakan pagar. Kita kan pagar auto. Kalau pagar manual lagi lah, tolonglah bukakan. Mana common sense? Benda ni tak belajar dekat kursus-kursus kahwin. Benda ni hanya ingat lagi Maudah saya kata tadi. Lama tak jumpa abang hari ni. Rindu kat abang. Abang balik 6.30 sampai. Dah ready dah. Nak mudahkan urusan dia.
Kalau ada, macam rumah saya tu anak-anak main bola selalu. Jadi nak kena clear dulu. Mudah sikit nak parking masuk dalam. So tolong clear kan. Kemudian fakta yang kedua, boleh semua? 10 minit lagi. Ini dalam hadis yang sahih juga, kebanyakan daripada Aisyah. Subhanallah, terima kasih Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Aisyah bukan hanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi insan yang bertanggungjawab viralkan viralkan hal-hal privasi Nabi. Maknanya dalam diam beliau mencatat, beliau merekodkan. Sebab itu Allah mahu Nabi ada ramai periwayat hadis privasi. Ini hikmah perkahwinan ramai. Jangan dilihat hanya dari perspektif poligami. Yang perlu dilihat adalah umat dapat contoh isu privasi Nabi. Yang kita dah nampak, okey je kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 sebab Nabi pun macam tu. Yang kita tak nampak, kerana tokoh-tokoh wanita inilah kita tahu apa Nabi buat dalam bilik tidur, apa Nabi buat dalam bilik mandi. Baru kita tahu 3-4 pagi Nabi buat apa. Terima kasih kepada ibu-ibu kita ini. Mereka bukannya isteri Nabi, tetapi mereka meriwayatkan. Okey. Yang kedua, Aisyah berkata, Nabi pernah menciumku, kemudian pergi ke masjid menunaikan salat tanpa memperbaharui wuduk. Para ulama menyatakan mengucup isteri sebelum melakukan sebarang kewajipan kerja ataupun agama adalah senjata ampuh untuk melawan semua pujuk rayu di luar sana. Apa istilah yang selalu hati-hati segelintir bercerai akibat daripada ada orang ketiga ni? Dia panggil apa yang ketiga ni? Penyondol. Na'udzubillah. Okey. Benda kecil tuan-tuan, tapi kucup dahi isteri sebelum bertolak bagi kuliah pagi ni. Kucup dahi isteri bila balik ke rumah kejap lagi. Benda kecil tapi besar. Marah ni. Okey. Jadi sunnah yang kedua, sunnah pertama apa dia? Common sense, hormat. Sunnah yang kedua, mawaddah belaka ni. Mengucup dahi isteri sebelum dan selepas sampai ke rumah. Nombor 3. Kalau boleh tuliskan pun okey juga, Imran tulis dalam poin pendek je. Nombor 1, beri lutut. Faham-faham sendiri apa maksudnya. Yang kedua, kucup sebelum bertolak. Yang ketiga, berkongsi pinggan. Subhanallah. Ya Allah. Maksudnya, ada tak masa kita makan tu, ayang suapkan boleh? Ataupun abang suapkan boleh? Ataupun abang kenyang sikit hari ni, so makan daripada pinggan awak je lah. Ataupun isteri kita kenyang sikit, jadi tak apa, abang tolong suapkan. Jadi macam mana perasaan ibu-ibu semua ni? Nampak macam tak pernah berlaku. Tak apalah kan, pesan pada anak-anak lah. Okey. Berkongsi pinggan dan suapan. Itu nombor 3. Nombor 2 adalah kucup dahi. Kucup dahi isteri, benda kecil tapi besar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis sahih Muslim, aku pernah minum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa haid, semasa period. Aku beri cawanku pada Nabi. Aisyah beri cawan pada Nabi. Bukan, abang kan dah ada cawan, minumlah sendiri. Mana ada. Aisyah sangat romantik. Dia bagi cawannya kepada Nabi, dan Nabi pula sangat romantik. Dia minum daripada bekas bibir Aisyah. Subhanallah. Boleh je untuk masing-masing minum daripada cawan masing-masing. Dan boleh je Nabi minum macam tu je, tetapi Nabi cari mana bekas bibir Aisyah. Apa perasaan Aisyah? Apa perasaan Aisyah, tuan-tuan? Abang pandailah ambil hati. Subhanallah. Come on, ini bukan artis mana-mana buat ni.
Ini Nabi kita uswah buat. Nabi tak belajar pada kursus mana-mana. Nabi just be a human being. Can you just be a human to your wife? Just a very good human. Khairukum li ahli wa ana khairukum bi ahli. Yang ketiga, yang keempat, kerap bergurau. Hadis Hasan daripada At-Tabrani. Nabi kerap bergurau. Okey, ada cerita Saudah datang. Pada waktu itu Nabi SAW dengan Aisyah. Saya tak ingatlah macam mana ceritanya itu. Tetapi bila Aisyah nak hidangkan sesuatu, ya, Saudah kata, tak payahlah, aku kenyang ni. Ya, kau tak makan, aku lumurkan pada muka engkau gandum tu. Okey. Lepas tu lumurlah. Sak kena lumur. Lepas tu Nabi pun memberikan isyarat dengan kaki lututnya, serang balik. Nabi ketawa melihat saling berbalas muka berlumuran gandum. Okey apa Nabi? Ada Nabi kata, jangan berperang antara kita. Kita tak fikirkan isu umat. Ada waktu bergurau lah sikit, buat lawak, walaupun tak gelak tak apa. Tapi biar ada effort untuk hiburkan, jangan duk serius memanjang. Okey, jadi kerap bergurau. Yang kelima, membaca Al-Quran di pangkuan ketika haid. Ini dalam Sahih Bukhari, Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi selalu membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan dan kepalanya di pangkuanku dalam keadaan aku haid. Allahu Akbar. Nabi, insan yang diturunkan Al-Quran. Siapa yang lebih baik membacakan Al-Quran? Dan Nabi menunjukkan haidmu, period itu tidak menghalang engkau daripada mendengar Al-Quran daripada aku sendiri. Okey, membaca Al-Quran di pangkuan ketika haid. Kemudian yang keberapa dah Syekh Imran? Yang keenam, mandi bersama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis Tirmizi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali Nabi, Aisyah berkata dalam An-Nasa'i, Nabi sentiasa mandi bersamaku dan saling memandikan, sehingga masing-masing kami bergiliran timba. Dan masing-masing berkata, tinggalkan untukku air sedikit. Masing-masing berkata, jangan habiskan air tu. Zaman dulu bukan ada shower. Zaman dulu bukan mudah untuk beroleh air. Dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap kali Nabi mandi janabah, mandi junub, selepas Nabi selesai melakukan kewajipan itu, Nabi datang kepadaku, menghangatkan diri denganku, memelukku sedangkan aku belum sempat mandi junub. Allahu Akbar. Subhanallah. Nombor 6. Nombor 7. Mengajak isteri makan di luar. Seronok tak dengar isteri-isteri? Dalam Sahih Muslim, Nabi dijemput oleh jiran yang berbangsa Parsi, Muslim, berbangsa Parsi. So dia agak expert dan master chef dalam beberapa kuah yang sangat enak orang Parsi punya resepi lah. Orang tu ajak Nabi, Nabi kata, aku tak akan jamah, aku nak panggil Aisyah dulu. Dan tak macam mana, tak boleh, dia tak boleh. Aku tak akan makan kalau Aisyah tak dibenarkan sekali. Lalu bila Aisyah datang, Nabi pun jamah makanan itu. Nampak tak? Ada waktu Nabi takkan jamah makanan orang Parsi kalau Aisyah tidak ada sama-sama. So Nabi ajak, jom kita makan rumah jiran kita ni. So di situ kita belajar kena ada waktu. Kadang ya, bukan selalu biar isteri kita dapat resepi yang dia tak pernah rasa. Asyik-asyik dia memasak je kat dapur. Kali ini cuba dia rasa master chef mana-mana ke, keluarlah duit sikit, tapi sekali-sekala. Baik, yang ke 8. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam bab Adabul Mufrad. Aisyah berkata, ni saling berpelukan, kerapkan berpeluk dengan isteri. Orang Barat menamakannya sebagai physical touch, sebagai 5 bahasa cinta.
Kita dah belajar lama daripada 1400 tahun dahulu. Nabi sentiasa tidur berpelukan dengan isterinya Aisyah walaupun Aisyah haid. Subhanallah. Yang ke 9, bawa isteri keluar. Hari ini disebut dating kot. Tetapi nak kata dating pun tidak, sebab Nabi akan bawa isteri keluar yang kebanyakannya perang. Isteri akan dibawa bersama, bukan untuk berperang, tetapi untuk bersama. Sebab mungkin tempat jauh-jauh ini ada sesuatu yang tak ada di Mekah, di Madinah. So itu peluang yang terbaik untuk apa yang kita katakan honeymoon, sembang, hati ke hati. Dan biasanya Nabi akan buat berdasarkan undian. Dan tuan-tuan akan lebih tahu lebih lanjut macam mana tradisi ini dilakukan menerusi asbabun nuzul surah An-Nur. Boleh baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kedua-dua muttafaqun alaih ini berkata, Nabi kerap berbincang-bincang apabila datang waktu malam. Maksudnya dia ajak isterinya untuk sembang sesuatu di perbatasan negeri ke, maknanya dalam on the way nak pergi ke medan perang tu, isteri seorang akan diundi, dan bila datang waktu malam akan ada Nabi peruntukkan masa untuk bersembang-sembang. Just bayangkan, kenapa Nabi buat macam tu? Bukankah dia sepatutnya sibuk memikirkan tentang masa depan negara dalam bahaya? Tapi dia tetap memberikan masa. Akhir sekali, yang ni panggilan yang disenangi. Panggilan. Suami, puan-puan, hajah-hajah semua ada panggilan istimewa tak? Yang tidak dipanggil orang lain. Alhamdulillah lah, seorang dua jangan kot. Apa panggilan Rasulullah kepada Aisyah? Yang. Tak. Kalau yang, semua yang. Humaira. Wahai yang berpipinya merah menyala. Gelarannya hanya ada pada Aisyah. Rasulullah recognize identiti setiap isteri dan memanggil mereka dengan panggilan yang mereka senangi. So biar ada panggilan yang disenangi oleh isteri kita, oleh suami kita. 11. Ada lagi. Bersukan bersama. Dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, pernah Nabi sampai ke satu tempat dengan Aisyah. Nabi minta para sahabat itu beredar sekejap, boleh? And then Nabi ajak aku, kata Aisyah, untuk berlumba lari. Dan aku menang, kerana tubuhku pada waktu itu kurus. Kemudian pada satu hari yang lain, Nabi mengajak aku ke satu lokasi pula, dan aku sudah bergemuk lah. Aku sudah agak besar badan. Dan bila sampai di lokasi itu, dia minta para sahabat beredar sekejap. Dari satu sudut, anda nampak tak, Nabi tak nak sahabat nampak Aisyah bila berlari. Syariah compliant. Beredar jap, aku ada something dengan Aisyah nak buat kat sini. Dan dia ajak aku untuk berlari, dan dia menang. Dan Nabi kata, ini balasan kepada apa yang terjadi dulu. Subhanallah. Wow. Kemudian yang seterusnya, berhibur bersama. Nombor 12. Okey. Dalam perkataan lain, anda kena faham isteri anda, dia mungkin ada hobi tertentu, minat tertentu, artis tertentu. Just respect her and respect him. Saya dulu zaman jahiliah adalah penyanyi-penyanyi saya suka. Isteri saya pun begitu. So hormati masa lampau mereka. Asalkan tidak berdosa, dan apatah lagi dijaharkan dosa itu, mempengaruhi orang lain. Nabi pernah melihat satu orang wanita, sekejap. Nabi pernah melihat budak-budak, kanak-kanak, Bani apa entah, saya tak sempat catat, menyanyi. Dan Nabi mengajak Aisyah, sebab ramai orang melihat wanita dan anak-anak itu sedang menyanyi dengan alat-alat tertentu macam kompang kot kita punya keadaan di sini. Dan kerana ramai orang, Aisyah tak nampak. Nabi pikul papa Aisyah,
dan pipi bertemu pipi Aisyah, aku punya dagu atas bahu Nabi SAW melihat acara nyanyian berkenaan. Dari satu sudut, Nabi sangat acknowledge bakat yang ada kepada masyarakat waktu itu. Anak-anak, wanita yang mungkin menghiburkan anak-anak bersama-sama, performance special kat situ. Dan lebih penting daripada itu, Nabi faham Aisyah nak tengok juga. Dia bawa Aisyah naik ke atas. Nombor 12. Kita cukupkan 15 teman pulang. Yang ni saya tak tahu, tapi kita boleh tulis dululah, teman pulang ke rumah. Ataupun sebenarnya mesti dalam tema hormat. Ini daripada Safiyah binti Huyai. Ceritanya adalah Nabi SAW tengah beriktikaf. Nabi sedang beriktikaf. Tuan-tuan tahu kan iktikaf ni, Nabi sedang berzikir dalam masjid. Sedang beriktikaf dalam masjid, membaca Al-Quran dalam masjid. Aku datang menjenguk Nabi SAW pada satu malam. Assalamualaikum. So, Nabi perasan itu adalah isterinya memanggilnya. Tapi Nabi sudah memberitahu awal kepada isterinya yang dia adalah nak beriktikaf. Lalu aku berbincang-bincang dengannya. Tak tahu kat mana, tapi mungkin di luar daripada masjid. Aku berbincang-bincang dengannya. Lalu selepas satu waktu, aku pun berdiri kembali nak pulang. Dia pun berdiri. Dan dia hantar aku pulang sampai ke pintu. Nabi teman Safiyah tanpa diminta oleh Safiyah. Ingat lagi yang tadi tu? Orang yang sama melakukannya. Sekarang orang yang sama sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Isteri adalah VIP. Suami adalah VIP kita. Okey. Nombor 14. Yang ni tak payah tak apa kot. Tapi kalau buat lagi baguslah. Isteri sikatkan rambut suami. Ataupun suami sikatkan rambut isteri. Senyum je lah kita. Subhanallah. Aisyah pernah melakukannya kepada Nabi SAW sebelum baginda keluar beriktikaf. Sikat rambut Nabi, sedangkan aku waktu tu haid. Artinya anda tahulah, ya, waktu ini bukan waktu yang kita dah ada keinginan. Kita tahu ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari. Habis dah? Okey, 15 yang terakhir. Melakukan kerja rumah. Walau orang paling sibuk, tetapi melakukan kerja rumah. Dalam Sahih Bukhari, pernah sahabat tanya Aisyah, apa yang Nabi lakukan di rumah ya? Aisyah berkata, beliau ikut membantu melakukan kerja keluarganya. Ibnu Sa'ad memberikan komentar. Aisyah berkata, pekerjaan Nabi yang paling banyak adalah menjahit. Sepatu terkoyak, tidak terus cari yang baru. Jahit balik. Pekerjaan Nabi yang paling banyak didapati oleh Aisyah sepanjang di rumah adalah menjahit. Subhanallah. Seorang pemimpin negara, seorang ketua kepada para sahabat, seorang rasul, seorang yang perlu menjadi qadhi dan imam, pada masa yang sama menjahit pakaiannya sendiri yang koyak, kasut sepatunya yang koyak. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada apa-apa soalan ayah ibu? Mudah-mudahan tak ada soalan lah. Ya, silakan puan. Perkenalkan diri ya. Puan Jazmi. Kedua-duanya sekali puan. Pastinya kedua-duanya sekali. Cuba paparkan balik ayat surah Ar-Rum tadi. Okey, ni. Okey.
kedua-duanya sekali. Give and take. Seorang isteri yang Allah berikan rahmat akan sanggup buat apa sahaja bagi suami dan anak-anak. Seorang suami pun begitu. Okey, maafkan saya atas keterbatasan contoh yang memberikan kesan kepada anda memahaminya. Mungkin suami saja sebab yang menyampaikan pun seorang lelaki, kan? Kalau ustazah yang menyampaikan mungkin berbeza contoh-contohnya. Okey. Alang-alang puan tanya tu, saya nak anda beri perhatian kepada ja'ala, perkataan ja'ala. Kalau yang ini, lam ni dia panggil lam al-ghayah lah. Dalam arti kata lain, kamu akan bergegas nak capai matlamat ni. Kahwin ni tak ada sebab lain. Nak duduk sama-sama, rapat sama-sama, bersamalah. Matlamat perkahwinan itu adalah menghalalkan syahwah. Dalam bab ni Allah tunjukkan urgensi dia. Kita memang nak cepat. Ya. Tetapi ja'ala ni adalah satu proses yang sangat teliti. Okey? Maknanya tak semua orang akan dapat perkara ini kalau dia tidak melakukan satu proses. Maknanya Allah expect kita kena buat sesuatu, and then Allah akan campakkan mawaddah. Yang ni tak payah suruh, memang cari sendiri. Tetapi untuk dapat mawaddah, anda kena belajar, anda kena berkongsi, anda kena tahu apa Nabi buat. Ini bukan untuk membataskan, ini untuk memberikan contoh sahaja. Asas yang paling penting adalah yang kita sebut di awal tadi, hormati pasanganmu sebagai insan yang Allah kurniakan untuk melengkapkan kelemahan kamu. Once sesuatu masalah dapat diselesaikan kerana perbincangan, sepatutnya pasangan itu berkata subhanallah. Dahlah bincang susah, suami dengan pandangannya, isteri dengan pandangannya, tak ada titik damai. Ini dah satu masalah, susahnya nak berbincang. Tetapi kalau berjaya untuk bincang sama-sama, duduk cari penyelesaian sama-sama, itu pun pasangan muslim-muslimah ini lupa Allah yang bagi. Allah yang ja'ala. Allah yang bagi kerana kamu melakukan satu proses. So kena mula daripada kamu. Nanti Allah Ta'ala akan bagi. So ja'ala berlaku kepada dua lah. Mawaddah wa rahmat. Itu kalimah ja'ala. Okey? Ada lagi? Macam kursus parenting kan? Macam kursus kahwin, kena bayar betul ni? Tak ada. Ambil yang baik daripada apa yang disampaikan. Tajuk macam ni sebenarnya saya gerun nak sampaikan, sebab kita akan terus, bukan puan-puan, sebelum puan-puan dan tuan-tuan, saya sendiri akan diuji dengan ayat macam ni. Kalau nak mengajar kisah Al-Quran tu berani sikit, sebab kita boleh menyampaikan kisah. Tapi nak berkongsi tentang rumah tangga akan diuji dengan 3 benda ni. Yang menyampaikan itu akan lebih diuji berbanding yang disampaikan. Doakanlah saya sebagaimana saya mendoakan anda, InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kalau ada apa-apa persoalan, kita boleh sembah di belakang. Okey. Temui kami di Convention Tadabbur pada 14 Disember. InsyaAllah. Dan juga saya dah buat program motivasi kisah Anbiya, singkatannya makna. Program atas talian online. Nanti kita akan maklumkan di mana dalam program itu tuan-puan akan dapat menyingkap beberapa karakter yang tersirat untuk diterap dalam kehidupan sebagai ayah, ibu, suami, isteri daripada kisah Nabi-Nabi lah. Nama program tu makna, nanti boleh lihatlah saya punya media sosial. Okay, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nota-nota yang tadilah. Itu yang free tu. Boleh screenshot.
Saya bagi 5 saat lagi. Mana tuan? Ini 7 yang pertama. Ini sehingga 12. Oh, cantik. Boleh screenshot. Ha? Ya? Ini Boleh. ambil kali. Ya. Man, turun. Man, turun man. Ya, dia orang nak tengok nota. Oh, okey. Ha. Tolong ambil man. Tolong ambil. Tengok gambar. Ha, ambil gambar. Boleh, boleh. Ini yang terakhir. Okey, dapat ke? Kita bagi sekali lagi. Ini yang 7 yang pertama. Sunnah. 15 sunnah antara Nabi dengan isteri-isteri dia. Ini sehingga 8 hingga 12. Masih tuan jumpa lagi. Dia boleh screenshot. Ini yang terakhir. 15 dah. Boleh, boleh. Mana tuan? Baca. Kerja di mana? Kerja freelance. Oh, cantik. Noh Rahim dapat ke? Saya buat sekali lagi. Boleh tak ada dia. Di mana saya buka ni Aiman kan? Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Siapa yang nak dapatkan buku pre-order surah Al-Mulk kita, boleh DM kita. Ya?